Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Saya Siti Nurhayati binti Yusof akan mempersembahkan hasil kerja saya yang berada di bawah bimbingan Profesor Madya Dr. Norazimah binti Zakaria. Mempersembahkan Badang Beroleh Gagah. Antara watak-watak penting yang terdapat di dalam kisah Badang Beroleh Gagah ialah Sri Ratna Wikrama, majikan Badang, dan hantu. Ini merupakan Badang semasa hamba. Badang merupakan seorang hamba yang tinggal di sebuah pertempatan yang bernama Sayung. Badang juga merupakan seorang hamba kepada tuan tanahnya, iaitu majikannya yang sangat kaya. Selain itu, Badang juga telah ditugaskan untuk mengerjakan sebuah benda badi rumah yang dimiliki oleh tuannya. Menahan luka adalah perkara yang amat digemari oleh Badang dan hasil tangkapannya akan dijadikan sebagai santapan. Namun, setiap kali ketika Badang hendak melihat hasil tangkapannya, dia dapati tiada seekor ikan pun yang tinggal di dalam luka itu. Hanya sisik-sisik dan tulang temulang ikan yang tinggal di tepi sungai. Ada pada satu hari, Badang mengintai di sebalik bandi kayu untuk melihat siapakah pencuri yang memakan hasil tangkapannya. Alangkah terkejutnya Badang apabila melihat seekor hantu berada di tepi lukahnya yang sedang makan ikan di dalam lukahnya. Hantu itu sangatlah besar dan panjang. Tubuhnya merah seperti api. Matanya merah bagaikan matahari terbit. Rambutnya seperti raga dan janggutnya hingga menyentuh pusat. Dengan membekalkan parang dan kapak, Badang menerpa dan memegang janggut hantu serta berkata, "Oh, engkau inilah memakan ikanku di dalam luka. Sekali matilah engkau olehku." Hantu yang sangat ketakutan telah memberikan beberapa tawaran kepada Badang supaya dirinya tidak dibunuh. Antara tawarannya ialah kekayaan, pangkat, kekuatan dan halimunan. Selepas itu, Badang memilih untuk beroleh gagah. Lalu, hantu telah meminta Badang memakan muntahnya. Tanpa berfikir panjang, Badang telah makan muntah hantu itu dengan berharap dirinya menjadi kuat. Selepas memakan muntah hantu, Badang beroleh kekuatan hingga dapat mencabut pepohon besar hingga akar. Umbi dan batu yang berat itu dengan sebelah tangan sahaja. Dalam masa sehari, Badang dapat membersihkan ladang tuannya. Kekuatan Badang telah menyebabkan tuannya menjadi kaya, sehingga digelar orang kaya Sayung. Akhirnya, beliau telah memerdekakan Badang. Kekuatan Badang sampai ke pengetahuan Sri Ratna Wikrama. Lalu, baginda memanggil Badang untuk menghadapnya. Malah, Badang kemudiannya dijadikan Sadim Sani oleh Sri Ratna Wikrama. Pada suatu ketika, Sri Ratna Wikrama teringin benar hendak berulang buah kuras. Pohon tersebut terdapat di Sayung. Lalu dititahkan Badang bagi seorang diri menaiki sebuah sampan. Semasa mengambil ulang kuras di Sayung untuk dijadikan ulang santapan Sri Ratna Wikrama, dahan pokok kuras tersekah menyebabkan Badang jatuh ke tanah. Kepalanya terhempas ke batu. Ini menyebabkan batu terbelah dua, sedangkan kepala Badang tidak mengalami apa-apa kecederaan. Maka tempat itu digelar batu belah. Maka pulanglah Badang beserta dengan tebu, pisang, ubi keladi dan buah kuras untuk dipersembahkan kepada Sri Ratna Wikrama. Pada suatu masa, Raja membina sebuah pilang panjangnya 15 di hadapan istana. Setelah melihat pilang itu tidak tersorong, lalu baginda menitahkan Badang untuk menyorong pilang tersebut. Maka tersoronglah oleh Badang melancar lalu ke seberang. Akhirnya, baginda menjadikan Badang sebagai seorang hulu balang.